Assalamualaikum, salam Negeri Sembilan bersih muafakat sejahtera. Berita Negeri minggu ini bersama saya Nurul Farisha dan kini saya berada di tempat Country Club Sendayan yang mana berlangsungnya seminar bersih muafakat sejahtera. Kita ikuti paparan utama kali ini. Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kemeriahan NSFest 2022. Sambutan Ma'al Hijrah peringkat Negeri Sembilan. Bantuan bagi mangsa kebakaran. Pengagihan projek secara adil bagi kontraktor Bumiputra kelas G1. Al-Quran merupakan kitab suci bagi seluruh umat Islam dan merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kini di era permodenan ini terdapat pelbagai cara untuk mempelajari serta mendalami ilmu Al-Quran. Ini untuk membaca Al-Quran di mana jua menjadi lebih mudah seiring dengan teknologi dan keperluan umat Islam moden. Al-Quran ini disediakan dalam berbagai produk digital dan aplikasi perisian. Malahan terdapat aplikasi yang juga menyediakan tafsir dan doa-doa pilihan. Semuanya dihidup jari. Dalam pada itu, umat Islam diingatkan agar sentiasa membaca serta mendalami ilmu Al-Quran agar mendapat syafaat di akhirat kelak. Pembelajaran Al-Quran secara dalam talian semakin mendapat tempat. Banyak institusi sama ada kerajaan maupun swasta telah memperkenalkan kelas-kelas pembelajaran Al-Quran seperti tajwid, talaqi, taranum dan hafazan secara dalam talian. Usaha murni tersebut memudahkan pencapaian umat untuk mempelajari ilmu membaca Al-Quran. Setelah 2 tahun tidak dapat dilaksanakan akibat wabak COVID-19, kini pada tahun 2022, NSFest 2022 kini kembali dengan penuh kemeriahan. Sambutan kali ini juga amat meriah dengan kehadiran para pengunjung serta pelbagai program yang dianjurkan sepanjang festival ini dijalankan. Kerajaan negeri telah mengumumkan NSFest sebagai acara pelancongan Negeri Sembilan. Tarikan utama di gerai jualan usahawan tempatan Negeri Sembilan, produk hasil keluaran sektor pertanian Negeri Sembilan dan kios jualan makanan Cita Rasa Negeri Sembilan. Selain daripada pameran agensi kerajaan, pelbagai aktiviti sampingan juga memeriahkan lagi program seperti petting zoo, pertandingan fashion, persembahan artis jemputan. Semoga dengan kemeriahan sambutan NSFest 2022 kali ini dapat membuka ruang untuk kembali dalam NSFest 2023 yang pastinya akan turut diadakan dengan penuh meriah. Kejayaan dakwah dan hijrah baginda Nabi Muhammad SAW ke Madinah telah membentuk sebuah model negara Islam yang gemilang serta dikagumi masyarakat dunia. Oleh itu, bagi membangunkan sebuah negeri yang terhormat dan makmur adalah dengan mengeratkan hubungan di antara kaum serta mengukuhkan perpaduan yang berbilang bangsa dan agama. Resepi paling utama dalam membangunkan sebuah negeri yang terhormat dan makmur adalah dengan memperkenalkan, memperkukuhkan hubungan kaum di samping membentuk perpaduan yang utuh dalam kalangan rakyat yang berbilang bangsa dan agama. Agenda ini termaktub dalam fasal terawal Sahifah Madinah, iaitu sebuah perlembagaan yang dibangunkan bagi menetapkan perjanjian ataupun kontrak sosial antara umat Islam yang terdiri daripada kaum mujahirin dan kaum ansar serta golongan bukan Islam yang berjuang bersama-sama umat Islam. Dalam pada itu, merujuk kepada dasar pentadbiran Islam di Negeri Sembilan, pelbagai inisiatif dilaksanakan serta dana dan peruntukan yang disalurkan tanpa mengira latar belakang bangsa dan agama. Semoga dengan inisiatif yang dilaksanakan dapat menunjukkan kepada masyarakat bahawa tanggungjawab rakyat bersama untuk memelihara keharmonian agar Negeri Sembilan terus sejahtera dan menjadi contoh kepada masyarakat sekeliling serta diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Toleransi antar kaum dengan menerima keunikan kaum lain
serta menghargai kelebihan dan meraihkan kepelbagaian budaya yang ada adalah sangat diperlukan dan dihayati oleh lapisan masyarakat. Hal ini bertepatan dengan tema sambutan Mahal Hijrah tahun ini, iaitu Keluarga Malaysia Pemangkin Kemakmuran. Pada 1 Ogos yang lalu, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan melawat Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Datuk Haji Abu Hassan Sail Pedas yang mengalami kebakaran di asrama lelaki pada 31 Julai. Tiada sebarang laporan mengenai kemalangan jiwa yang berlaku kepada para pelajar kerana tiada pelajar berada di kawasan sekolah sewaktu kebakaran berlaku. Terima kasih diucapkan kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia kerana tiba ke lokasi dengan kadar segera dan berjaya mengelakkan kebakaran tersebut daripada merebak ke tempat lain. Dalam pada itu, bagi membantu para pelajar dan sekolah yang terkesan, bantuan yang berjumlah RM300 diberikan kepada 90 orang pelajar yang terkesan akibat kebakaran tersebut. Manakala bantuan berjumlah RM30,000 diberikan kepada pihak sekolah untuk kerja-kerja pembersihan setelah siasatan selesai dilaksanakan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM. Semoga dengan bantuan yang dihulurkan ini dapat meringankan beban sekolah serta pelajar yang terkesan dengan bencana ini. Kerajaan negeri sentiasa membuka peluang kepada kontraktor Bumi Putra kelas G1 untuk lebih maju ke hadapan. Demi mengagihkan projek secara adil, cabutan undian projek-projek dibuat di bawah peruntukan Maris untuk mengelakkan monopoli projek kelas G1 oleh pihak-pihak tertentu. Kerajaan Negeri Negeri Sembilan amat menyambut baik langkah dan inisiatif yang diambil oleh agensi pelaksana di dalam sektor pembinaan dengan mengadakan cabutan undian dari Maris, juga mengeluarkan sebuah harga bagi salah satu usaha melonjakkan semula ekonomi. Boleh je buat kerja, kita dah ada kontraktor untuk mulakan kerja. Jadi kita dapat lakukan dengan terbaik. Dan saya rasa satu-satunya negeri yang peringkat awal mengadakan cabutan undian. Dan alhamdulillah dia berjalan dengan baik. Sesungguhnya kerja-kerja yang telah dikeluarkan sebelum ini dapat memberi peluang kepada kontraktor G1 untuk terus maju ke hadapan. Selain ia juga dapat memastikan sektor pembinaan infrastruktur yang diagihkan secara adil dan saksama, kerana mutakhir ini persaingan yang dihadapi oleh kontraktor Bumi Putra hebat berbanding kontraktor lain. Sehubungan dengan itu, saya mahukan para kontraktor yang berjaya mendapat kerja dapat memberikan perkhidmatan yang terbaik bersesuaian dengan kepercayaan yang telah diberikan oleh kerajaan, selain menyiapkan projek-projek tempoh masa yang diberikan bagi memastikan kualiti yang dihasilkan ikut spesifikasi yang ditetapkan. Berita ini dibawakan khas oleh Nogori Kita TV, #Negeri Sembilan Harmoni, wadah informasi anda. Assalamualaikum, jumpa lagi.